Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak telah meluluskan pembinaan Pusat Pakar Perubatan Normah yang baru. Primer Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Datuk Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Opin berkata, Pusat Pakar Perubatan Normah telah menjadi salah satu penyumbang utama kepada pelancongan perubatan Sarawak yang berkembang pesat. That the Sarawak government has endorsed that you are going to build a new Norma hospital that will be equipped with the latest and most advanced medical technologies. This state-of-the-art hospital is being built by the Reverse Age. Actually, you are clearing the land now, offering patient an environment that nurtures healing and tranquility as they receive their treatment, including post-treatment. We will also make the new hospital environmentally friendly because we are going for green energy and green economy. And this will complement with a shopping complex and a hotel. Jadi orang ada hospital, ada shopping complex, ada hotel. So for our friends from Kalimantan and the other parts of Borneo, our neighbors, they can bring their family together while they seek for treatment. Not only that, the hotel will be equipped with other facilities because it is facing the Santubong River, then they can have cruise along the river. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahari berucap demikian pada majlis meraihkan 35 tahun Pusat Pakar Perubatan Normah di Hotel Pullman pada Ahad. Katanya Pusat Pakar Perubatan Normah baru itu berkonsepkan mesra alam dan dilengkapi dengan kompleks beli belah dan hotel serta bertujuan untuk memberikan keselesaan dan kemudahan kepada pesakit dan keluarga mereka. Primer Sarawak menambah bangunan hospital baru itu bukan sekadar struktur tetapi ruang di mana pesakit, doktor dan komuniti berkumpul. Seterusnya menjadi bukti komitmen untuk menolak sempadan, menerima inovasi dan memberi perkhidmatan kepada pesakit dengan cemerlang. Primer Sarawak bagaimanapun mendedahkan lokasi bagi Pusat Pakar Perubatan Normah masih lagi belum diketahui. Tegasnya lagi, Kerajaan Sarawak akan terus komited menyokong Pusat Pakar Perubatan Normah dalam meneruskan usaha inovasi, penyelidikan kecemerlangan, perubatan dan menyampaikan penjagaan kesihatan berkualiti tinggi kepada masyarakat. Hari sama, isteri Primer Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan Primer Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuyan, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan Pusat Pakar Perubatan Normah Datuk Dr. Au Yong Kien Ho serta div-div kenamaannya lain. Terdahulu, Pengerusi Pusat Pakar Perubatan Normah merangkap Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki. Dalam ucapan aluannya berkata, Pusat Pakar Perubatan Normah sentiasa komited untuk menyediakan standard tertinggi dalam penjagaan perubatan kesihatan bukan sahaja di rantau ini, malah juga di peringkat antarabangsa. Katanya sepanjang 35 tahun, Normah merupakan pusat pakar perubatan pertama yang menyediakan perkhidmatan jantung termasuk pembedahan jantung kompleks. When there were no such services provided by Ministry of Health Medical Specialist Centres, Normah was the first to do so. It was assisted by Sarawak Heart Foundation in her mission to save more lives. For that, I call it a legacy of excellence. As Normah is not for-profit medical specialist centres, it has significant impact to our local community. One of the outstanding examples was during the COVID-19 pandemic. When Kuching faced with a shortage of PCR COVID-19 tests, Normah stood out to provide the cheapest affordable PCR test to the local community. Katanya lagi, Pusat Pakar Perubatan Normah berada di barisan hadapan dalam teknologi penjagaan kesihatan
yang telah menjalankan banyak program teknologi perubatan termaju seperti program pemulihan terapi robotik dengan kerjasama Perkeso. Beliau turut berbangga apabila Norma menjadi pusat pakar perubatan pertama yang menawarkan perkhidmatan jantung di rantau ini. Jelasnya pencapaian ini mempamerkan komitmen pusat itu untuk menerima teknologi penjagaan kesihatan termaju dan peralatan canggih bagi memastikan pesakit menerima penjagaan terbaik. Laporan seterusnya, China menjadi sumber penting untuk perdagangan dan pelaburan yang menyumbang secara signifikan kepada pembangunan ekonomi Sarawak. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Awan Tengah Ali Hassan berkata, beberapa pelabur dari China telah menjadikan Sarawak sebagai pangkalan operasi mereka seperti pembuatan solar dan keluli dan banyak lagi masih dalam perbincangan. Jelasnya, syarikat China telah melabur lebih 17.5 bilion ringgit di Sarawak dalam tempoh 10 tahun lepas, terutamanya dalam pembuatan produk seperti logam asas, elektrik dan elektronik serta produk berasaskan kayu. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian edisi kedua program Mintrade Connect di Beijing, China pada Jumaat. Dalam majlis itu, beliau turut menyaksikan majlis mendandatangani 11 memorandum persefahaman MOU antara syarikat Sarawak dan rakan kongsi China mereka dalam pendidikan, aplikasi digital dan kemudahan perdagangan. Dato' Ahmad Wan Tengah berkata MOU ini akan membuka jalan kepada lebih banyak kerjasama dalam pendidikan dan teknikal serta perkhidmatan antara Malaysia khususnya Sarawak dan China. Sementara itu, Dato' Ahmad Awan Tengah turut mengadakan kunjungan hormat ke atas pengerusi Jinwuan Steel Group Company Limited, induk kepada Winan Steel Malaysia Sdn Bhd, Wang Winan bagi membincangkan perkembangan terkini projek kelulu Winan di Sarawak. Operasi projek keluli grade tinggi bernilai 13.8 bilion ringgit di Taman Perindustrian Samalaju kini semakin baik setelah terjejas akibat pandemik COVID-19. Di samping itu, Winan sedang giat meneruskan untuk melaksanakan fasa 1 projek keluli bersepadunya di Taman Perindustrian Samalaju dan dijangka bermula pada 2024. Dalam pada itu, Wang mengalu-alukan kedatangan Dato' Amar ke Beijing dan mengucapkan terima kasih atas keprihatinan beliau terhadap kemajuan projek keluli di Samalaju. Beliau juga memberikan jaminan bahawa Winan akan menyegerakan pelaksanaan projek itu selepas kerja-kerja penyediaan tanah selesai. Beralih dengan perkembangan di Betong, sejumlah 21 agensi pendidikan seluruh Sarawak telah mengadakan Expo Pendidikan Bukit Saban bertempat di Dewan Masyarakat Sepau pada Sabtu. Program tersebut telah dirasmikan oleh Timbalan Premier Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas Ugambas. Expo tersebut merupakan program julung kali diadakan di Dun Bukit Saban bagi memberi pendedahan kepada barisan pelajar sekolah, terutama pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 di Betong. Dalam ucapan ringkas, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak itu menegaskan, di bawah kepimpinan Premier Sarawak, Kerajaan negeri sentiasa memikirkan inisiatif yang terbaik untuk membantu rakyat Sarawak khususnya penduduk di luar bandar bagi meningkatkan sumber pendapatan. Terdahulu, Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu turut menerapkan kepentingan pendidikan kemahiran kepada pelajar cenderung dalam bidang tersebut. Katanya Sarawak telah menyediakan pelbagai institusi kemahiran khusus untuk menguasai bidang kemahiran seterusnya, memberi peluang kepada anak-anak Sarawak memiliki pekerjaan yang lebih baik. Dato' Ahmad Douglas turut berkesempatan meninjau pameran yang disediakan oleh agensi institusi kemahiran dan kaunter khidmat pelanggan kerajaan sambil diiringi oleh Dr. Richard. Antara yang terlibat ialah Kolej Laila Taib, Akademi Binaan Malaysia Wilayah Sarawak, ICAS College University, Jabatan Pembangunan Kemahiran, Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Sentex Betong, Petroleum Sarawak Berhad Petros, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan sebagainya. Selanjutnya, isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumani Tun Tuan Kubujang telah menyempurnakan majlis penutupan penyampaian hadiah di BKU CFA International Cat Show 2023 bertempat di Majma'ul Mall Kuching pada Ahad. Di BKU CFA International Cat Show 2023, anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara telah berlangsung sejak 2 hingga 3 September. Pada majlis itu, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, penganjuran program seperti ini dapat mempromosikan Bandaraya Kuching sebagai destinasi pelancongan di Sarawak
serantau dan antarabangsa. Beliau percaya Bandaraya Kuching boleh menjadi salah satu destinasi pelancongan terbaik di seluruh dunia kerana Kuching mempunyai banyak sejarah, alam semula jadi, produk dan aktiviti yang boleh diperbaiki. Dalam pada itu, pelbagai aktiviti yang akan berlangsung antaranya cat weight guessing, cat cash competition, cat fancy dress dan banyak lagi. Untuk rekod penghakiman bagi pertandingan itu diadili oleh pengadil dari luar negara yang berdaftar dengan Cat Fanciers Association CFA dari Amerika Syarikat, Jerman, Singapura, Ukraine, Sepanyol dan tentunya Malaysia yang telah mengambil bahagian. Sekian edisi tengah hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS dan Sarawak The Video dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS edisi tengah hari ini, kami tinggalkan dengan anda sorotan Majlis meraihkan 35 tahun Pusat Pakar Perubatan Norma di Hotel Pullman pada Ahad. #Teroran Informasi Rakyat. Salam UKAS.